Okey, so Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera. Baik, hari ini cikgu nak masuk kepada atomic level. Okey, atomic level, atomic orbital. Apa banyak-banyak nama lah. Okey, senang cakap chapter 2. Okey, chapter 2. Okey, baik. So, cikgu nak straight to the point. Cikgu malas nak cakap banyak-banyak, cakap panjang-panjang. Okey. So, cikgu tahu ini adalah satu topik yang baru untuk student. Okay, untuk para pelajar sekalian. Okay, kalau cikgu cakap sodium ada 11 elektron. So kalau cikgu cakap macam ni, dalam otak awak mesti dah set 2, 8, 1. Waktu sekolah menengah awak belajar macam ni. Okay. Sekarang kita masuk matrikulasi, level dia akan naik sedikit. So waktu sekolah menengah, cikgu tak terangkan lebih detail. Kenapa? Sebab ialah silibus pun banyak dan sebagainya. Okay. So dalam matrikulasi kita akan masuk dengan lebih dalam apa benda yang 281 ni. Okey. So apa yang cikgu cakap adalah jangan buang terus dia punya idea dia. Masih boleh guna lagi, masih lagi relevan. Okey. So katakanlah cikgu kata 281, apa maksudnya? Maksudnya dalam shell yang pertama ada 2 elektron. Shell yang kedua ada 8 elektron. Shell yang ketiga ada 1 elektron. So katakanlah cikgu lukis sodium. Ini nukleus dia. Okey, dalam nukleus ada proton, ada neutron. Okey. So ini shell yang pertama. Okey, shell yang kedua. Shell yang ketiga. Okey. So shell yang pertama ada 2 elektron. Shell yang kedua ada 8 elektron. Okey. Shell yang ketiga ada 1 elektron. Ini maksudnya. Maksudnya dalam satu atom tu, bukanlah kalau sodium tu, okay, dia punya orbital tu, orbit dia, semua elektron kat sini sampai 11. Tak lah. Okay, salah lah. Okay. So kita sedang mengakui yang bahawa dalam satu atom akan ada dia punya shell-shell yang tersendiri. Okay, shell-shell yang tersendiri. So kalau katakanlah cikgu tanya, shell ni kita nak tulis simbol dia sebagai apa? Kita tulis simbol dia sebagai N. So ini N1, N2, N3 dan seterusnya lah. Now, shell ini pula akan ada tenaganya tersendiri. Maksudnya, katakanlah cikgu nak elektron yang dalam shell yang pertama ni naik kepada shell yang ketiga, maka cikgu kena bekalkan tenaga yang mencukupi untuk dia naik kepada N3. Okey? Baik, kita jangan masuk yang complicated sangatlah. Kita masuk 1 elektron dulu, lebih mudah untuk faham. Kod. Okey, bolehlah. InsyaAllah. Okey, cikgu ambil 1 elektron dahulu So cikgu ambil satu dia punya nukleus. Okey, nukleus. So dekat sini ada shell yang pertama. Shell yang kedua. Cikgu, kenapa cikgu buat tak bulat? Alamak, freehand memang tak bulat. Okey, cikgu try lah nak buat sebulat mungkin, tapi yalah, Allahu Akbar, boleh lah. Okey, jadi elektron kita katakanlah cikgu ada shell ni adalah shell N pertama, N1, N2, N3. Elektron dekat sini. Cikgu bekalkan tenaga. Pang. Okey, bagi bekal tenaga. Dia naik. Cantik, dia naik sampai N3. Ini kita panggil sebagai absorption chemistry ataupun absorption process. Okey, energy is being absorbed to higher energy level. Now, bila dia naik, kita bekalkan tenaga kan, dia naik ke atas ni, ini kita panggil sebagai excited state. Okey, boleh? Excited state. Jadi cikgu cakap satu je lah, excited state ni tak tahan lama. Macam contoh kalau korang kan, korang apa, korang nak fly kan, korang fly, keluar. Katakanlah pergi Maidin, excited, balik tak ada duit, excited lagi tak? Tak lah. Ataupun korang dah fly, balik esok takkan excited lagi. Okay, isyak gam namanya. Okay, so elektron excited. So apa dia akan buat? Lepas dia excited, dia akan turun bawah balik. Okay, so dia ada choice. Nak turun N2 boleh,
dia nak turun N1 pun boleh. Okey, tidak semestinya dia patah balik kepada N1. Okey, so dia boleh patah kepada N2 atau N1 lah. Baik, jadi bila dia keluar, tenaga tu dia akan keluarkan dalam bentuk cahaya. Okey, so ada energi dekat sini, HV. Okey, HF boleh, HV boleh. Okey, sama juga dengan kes ni. So kita boleh kira dia punya tenaga. Kita tahu dia punya frekuensi, tahu dia punya wavelength, Planck's constant. So dia dah boleh dapat dah nilai energi dia. Kita juga boleh kira dia punya wavelength. Sebab apa? Sebab E HV, kita boleh kaitkan V ini menjadi E equals to HC over lambda. Okay, boleh cari wavelength. Tapi cikgu nak tanya, katakanlah dia tak bagi frekuensi, dia bagi awak wavelength pula. Dia bagi awak Planck's constant. Betul, dia kata, yuk cari energi. Boleh tak? Dekat situlah kita tak boleh nak pakai equation yang ini. Kita gunakan satu lagi equation, iaitu E delta E equals to RH. Okay, RH Rydberg constant darab dengan bracket besar 1 over N initial squared minus 1 over N final squared. Okay, cikgu penipu lah. Bukan pakai N1, N2 ke? Sabar. Ada buku dia tulis N1, lepas tu tolak N2. Ada buku dia tulis N initial, lepas tu N final. Dia punya logik, ada kadang-kadang dia tulis tu N1 perlu lagi besar daripada N2. Ada kan? Korang kan nampak kan, itu untuk wavelength. Baik, so cikgu tak nak korang hafal N mana depan, tapi cikgu nak korang faham konsep. Bila kita cakap elektron jatuh ke bawah, nilai dia mesti negatif. Betul? Electron energy is being emitted, negatif. Jadi R ni ada juga, kalau baca buku, R ni dia bagi nilai negatif. Okey, baik. Jadi sebenarnya R ni kita tahulah 2.18 darab 10 kuasa negatif 18 Joule. Okey, jadi apa yang cikgu nak bagi tahu adalah, katakanlah, okey, apa kita nak letak dekat sini? Nak dapatkan nilai negatif. Dah tentulah dekat sini nilai N yang lebih besar dan sini nilai N yang lebih kecil. Fahamkah? Okey, cikgu tunjukkan. Katakanlah cikgu ada 2.18 darab 10 kuasa negatif 18. Okey, so cikgu darab 1 over, let's say 31 kan. So tolak 1 over dot. Korang confuse nak letak dekat sini 3 ke sini 1, atau nak letak sini 1 sini 3. Okay, cikgu dah bagi tahu nilai dia nanti delta E ni mesti negatif. Okay, yang ini nilainya positif. Jadi penolakan dekat sini mesti menghasilkan nilai yang negatif. Jadi bahasa mudahnya, sini besar sini kecil lah. Sebab kecil tolak besar dapat nilai yang negatif. Okay, so inilah yang lebih tepat. 3 kuasa 2 tolak dengan 1 kuasa 1 pula kuasa 2. Okay, dapatlah nilai delta E dia. Okey, baik, apa yang cikgu nak tekankan lagi dekat sini adalah kita jangan terikat sangat dengan nilai negatif atau positif. Ada yang cakap, oh mesti confirm negatif. Sebab soalan dia juga boleh bagi kalau energy to absorb. Kalau energy absorb, terbaliklah dia 1, 3. Okey, kalau 1 tolak 3, sini kan nilai yang besar tolak nilai yang kecil, positif lah dia. Okay. Kalau dia kata dia jatuh, maknanya kita perlukan nilai negatif. Kalau perlukan nilai negatif, ambillah nilai yang besar di bawahnya, tolak dengan yang kecil supaya dapat nilai yang negatif. Okay. Jadi berapa jawapannya? Alamak, cikgu balik nak kira, tapi cikgu nak korang faham konsepnya berapa, macam mana. Okay. So ada soalan trap. Soalan trap ni pula kadang-kadang dia bagi awak yang ni. Okay, dia dah kata dah cari delta E.
So korang pun dapatlah nilai. Okey, dapat nilai negatif. Lepas tu dia kata cari lambda. So cari lambda. So bawa nilai value dia negatif E ni, bawa pergi. So dia akan jadi E equals to HC over lambda. Okay, so masuk nilai kira dapatlah dekat sini negatif wavelength, negatif lambda dapat. Sebab di sini negatif kan, lambda bawa sini dapat negatif. Adakah jawapannya betul? Jawapannya adalah salah. Sebab wavelength tak boleh negatif. Kita mana ada tinggi negatif 100 cm, tinggi awak dengan adik awak berapa? Negatif 100 cm. Mana ada? Tak ada, mana ada macam tu, betul? Okey. So berhati-hati apabila membawa nilai energi ke sini. Bila bawa dekat sini, wavelength ni dia mesti sentiasa positif. Ini mesti sentiasa always. Dah guna BI, always positif. So bila bawa nilai dekat sini, tinggalkan negatif tu di situ, bawakan nilainya ke sana. Okey. Jadi ini adalah kiraan untuk atomic orbital ataupun atomic structure. Baik, cikgu akan masuk dia punya bahagian 2 nanti ya, sebab cikgu rasa macam lama juga nak bagi sekaligus 11 minit, 10 minit. 10 minit kira okey lah video, okay? 20 minit lama saya. Okey, boleh faham? So cikgu nak summarizekan, kita ada nukleus. Dalam nukleus ada dia punya shell. Shell akan ada tenaga tersendiri. So katakanlah kita ada elektron dalam shell pertama, kita nak naikkan kepada shell yang ketiga, kita namanya adalah excited state. Macam mana nak jadikan excited state? Kita bekalkan tenaga. Bekal tenaga, dia naik. Lepas tu dia akan turun bawah balik. Semua yang excite akan turun bawah balik. Tak semestinya dia turun balik kepada ground state. Dia juga boleh turun kepada shell yang lain. Okay. So bila dia turun, dia keluarkan tenaga. Tenaga ini boleh dikira dengan menggunakan equation E equals to HV. Tapi kalau tak ada dia punya frekuensi, terpaksa pakai Rydberg constant. Okay. So ini adalah persamaan Rydberg constant antara dua energy level. Okay. So nak ambil mana satu? Ni ke NF? N1 ke N2? Tak kisah. Selagi mana awak faham konsep, kalau dia turun bawah, nilainya mesti negatif. So kalau RH tu nilai dia positif, dekat sini mesti menghasilkan nilai yang negatif. Okay. So dah dapat negatif, kadang-kadang baru dia minta cari lambda. So masukkan nilai sahaja ke dalam equation. Jangan bawa masuk sekali dengan negatif. So itu sahaja pada perkongsian cikgu pada kali ini. Kita jumpa dekat part B pula, yang lebih soalan yang lebih sukar sedikit. Okey, assalamualaikum.